Okey, kita akan tengok bab 6, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey, untuk yang ini adalah sistem pembiakan. So, pada tumbuhan berbunga, kamu dah belajar sikit masa form 1 tentang bagaimana bunga tu bertindak sebagai organ pembiakan. So, ini adalah apa kita panggil set induksi yang dalam buku teks kamu kan. Bunga Puya Raimondi. Okey. Pokok dia sebesar ni. Sekejap Okey. Pokok dia sebesar ini dan kawasan yang atas ni, adalah dia punya bunga. Ni. So bunga dia bentuk macam ni. Kalau kita tengok dia punya ni, kecil ni lah. So dia punya anther kat sini. Bagaimana dia berbunga. Kelompok bunganya akan muncul setelah pokok itu berusia 80 sehingga 150 tahun. Okey, setiap bunga lebar sehingga 5 cm dan anther dia berwarna oranye terang untuk menarik ejen pendebungaan adalah burung kelicap. Burung kelicap ni bahasa Inggeris dia tak ingat apa. Burung yang sayap laju tu. Berapa second tu. Tapi dia akan mati setelah menghasilkan bunga dan biji benih untuk pembiakan. So kita faham konsep bunga adalah sebagai organ pembiakan. Sesetengah pokok dia akan, lepas berbunga, berbuah dia akan mati. Itu ikut yang kamu belajar hari tu tumbuhan semusim. Okay. So struktur bunga sebagai organ pembiakan. Okay, kebanyakan bunga mempunyai kedua-dua organ pembiakan iaitu jantan dan betina pada satu bunga. Kita belajar zaman bunga raya tu. So, kita ada struktur peduncle, kita ada sepal, kita ada petal ni di kawasan yang bawah ni. So, ini adalah keratan membujur sekuntum bunga yang dah belajar masa form 1 kan. Organ pembiakan jantan terdiri daripada anther dan filamen. Filamen memegang anther. Anther menghasilkan debunga. Debunga itu adalah gamet jantan. So, organ pembiakan betina, kita ada stigma, tempat menerima butir debunga akan jatuh kat sini. Stem, kita ada ovari dan kita ada ovule. So ovule ni sebagai gamet. Okay. So petal sebagai untuk menarik ejen pendebungaan, nak menarik apa? Perhatian. Sepal melindungi bunga ketika dalam keadaan kudup. Peduncle ni adalah tangkai yang menghubungkan bunga dan kawasan batang stem. Okey, so perbandingan antara struktur jantan dan struktur betina dalam bunga. Nak bezakan organ pembiakan jantan dengan organ pembiakan betina. Macam mana nak bezakan? Okey, kat sini ada info yang menyatakan jika organ pembiakan jantan dan betina pada bunga yang sama, dia dipanggil hermafrodit. Organisma hermafrodit. Okey, persamaannya ialah kedua-dua menghasilkan gamet, kedua-dua terletak dalam organ bunga. Bunga sebagai organ. So beza dia, pembezaan, bahagian jantan kita panggil stamen, bahagian betina kita panggil karpel. Struktur dia terdiri daripada apa? Okay, karpel terdiri daripada stigma, stil, ovari.
Fungsi bahagian jantan menghasilkan debunga. Ini menghasilkan pundi embrio. Okey. Pundi embrio istilah baru yang kamu terima kalau dulu kamu biasa panggil ovule. Okey, sebenarnya istilah yang dia punya spesifik dia untuk pembiakan bunga ni kita panggil pundi embrio. Okey. Kebanyakan kalau untuk bahagian jantan, dia mengunjul keluar daripada dasar ovari. Selalunya bunga, kalau kita jantan tu dia lebih macam, lebih tinggi daripada struktur yang betina. Sebab kita tahu, bunga tu dia akan nak jatuhkan. So selalunya dia lebih tinggi, mempunyai filamen yang, tangkai filamen yang panjang. Kalau bunga betina pula terletak di bahagian tengah. Okey, ini persamaan dan perbezaan. So, dah habis. Kita masuk latihan. Labelkan bahagian A hingga F. Nyatakan fungsi A hingga F. So, A ni adalah enter. B? Enter filamen. Bukan. Fatal. Petal. Petal. Dapat petal. Zina ni kan. Mana Bukan petai nah. Okey, C ni Filamen. 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 D sigma. Stigma. E? I think. Still. Ovari. Ovari. M? Sepal. Ovul. Tak tengok tengok buku, pedungkel. tak tengok soalan. Sepal. Betul lah saya sebut sepal tadi. Teacher tak kata pun kau salah. Teacher sebut orang lain yang salah. Okey, fungsi boleh tengok. Tengok mengapakah stamen dan karpel dikatakan sebagai organ bunga. Kerana organ pembiakan jantan dan betina. Sebab dia boleh menghasilkan gamet. Yang ni menghasilkan bunga, yang ni menghasilkan pundi embrio. Kamu kena biasakan kalau dalam, selama ni kita guna perkataan embrio adalah selepas persenyapaan untuk haiwan kan. Tapi kalau untuk bunga ni, dia sebelum persenyapaan tu kita dah panggil pundi embrio. Dia confuse sikit kat situ. Okay, tengok jawapan dia. Okay. So, soalan 3. Perbezaan dan perbezaan antara organ pembiakan. Okay. Itu je untuk chapter ni. Dah habis. Sila stop.